Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Syukri FIB. So pada topik kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan kenapakah saya mengeluarkan 200,000 daripada salah satu akaun ASB saya dan apakah yang akan saya lakukan selepas ini. Stay tuned. Okey, pertama sekali saya maklumkan saya bukanlah penasihat kewangan yang bertauliah untuk memberi nasihat kepada tuan-tuan. Apa yang saya kongsikan di dalam video ini ialah apa yang saya lakukan dan apakah tindakan-tindakan yang saya ambil di dalam pasaran. So, kalau tuan-tuan boleh tengok kepada gambar ini, di mana pada minggu lepas saya telah pun mengeluarkan 200,000 daripada akaun ASB saya. Untuk makluman, amount ini saya tidak mempunyai sebarang loan dengan mana-mana bank, so it's a total cash. Dan sebenarnya saya ada a few account ASB yang ini ialah atas nama anak saya. Okey, saya ada 5 account ASB dan ini ialah salah satu daripadanya ialah account atas nama anak saya dan saya keluarkan 200,000 daripada account ini. Okey. Terlebih dahulu kita akan tengok dulu apakah itu ASB. Mungkin ada kawan-kawan kita yang tahu sikit-sikit ataupun tak mengetahui dengan lebih mendalam apa itu ASB. So saya akan explain dengan tuan-tuan apakah ASB dan apakah pelaburan yang ASB buat. Okey, pertama sekali boleh juga kita tengok kepada statistik ini. Okey, ini ialah table pulangan ASB daripada tahun 1990 sehingga 2019. So kalau kita boleh tengok 10 tahun yang terakhir ni sahaja, 2010 dividen yang diberikan oleh ASB ialah 7.5 tambah 1.25 iaitu 8.75 which is very good. Kemudian kalau kita tengok 2015 7.25 tambah 0.5, 2016 6.75 tambah 0.5, 2017 7 tambah 1.25, 2018 6.5 tambah 0.5, 2019 5 tambah 0.5 dan kita dapat lihat melalui tahun lepas, bermula daripada tahun lepas, pulangan daripada dividen ASB ini telah pun berada di bawah paras 6%. Ini ialah antara pulangan yang terendah dalam sejarah ASB lah. Okey, dan kemudian 2020 mencatatkan pulangan yang lebih rendah daripada 2019 iaitu 4.25 tambah 0.775 bergantung kepada unit selebihnya itu. Jadi kita boleh lihat sekarang ini trend ASB ini nampaknya amat menurun dan 2020 telah bawah daripada bawah daripada 5 sebenarnya. Kalau tahun lepas kita masih dapat 5.5 bawah 6 dan sekarang 2020 bawah daripada 5% pulangan, meaning kalau kita mempunyai loan, meaning is quite tough lah. Okay, alright. So jadi sebagai investor, saya sebagai investor semestinya kita mencari pulangan yang lebih baik lah. Okay, kita mencari pulangan yang lebih baik di mana capital kita ataupun aset kita ini menjana return yang lebih baik. Itu ialah tujuan semua investor. Okay, kalau tak ada kita tak perlu jadi investor. Okay, kalau kita nak sentiasakan pulangan yang rendah aja, tak perlu jadi investor kan. Jadi kita akan tengok apakah pulangan yang lebih baik mungkin kita akan dapat daripada pelaburan kita. Alright. Jadi kita juga kena tahu bahawa ASB ni, okey, dia ialah salah satu dia juga melabur dalam pasaran saham. Kalau kita tengok kepada data 2019 ini, okey, ASB melabur dalam sektor perkhidmatan komunikasi 8.25% daripada total asset under management dia. Okey, barangan bukan asasi pengguna 2.68%, barangan asasi pengguna 14.25%, tenaga 3.46%, kewangan 26.7%. Okey, ini ialah yang tinggi-tinggi punya sektor yang dilabur oleh PNB. Dan kalau kita boleh tengok, ini ialah
20 syarikat utama yang ASB mempunyai pegangan, iaitu Melayan Banking 21.8%, okey, daripada nilai aset bersih, net asset value. Kemudian Sime Darby 10.7%, TNB 4.48%, Sime Darby 3.95%, Axiata 2.96%. Okey. Jadi kita dapat lihat ASB telah melabur dalam company-company ini, alright, dan sekiranya company-company yang ada ini, okey, bagaimana ASB menjana pulangan ialah satu ialah melalui dividen yang didapat sebagai pemegang saham. ASB juga akan mendapat dividen daripada company-company ini apabila company-company ini memberi dividen. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah daripada price appreciation, nilai saham itu yang ada di bursa Malaysia, okey. Jadi kalau saham Maxis naik harga, saham TNB naik harga, meaning aset PNB juga akan menaik nilai dia, value dia. Okey, jadi secara tak langsung kita dapat lihat ialah ASB ataupun PNB punya pelaburan ini sangat relate dengan Bursa Malaysia punya performance, okey. Jadi pada tahun 2020 performance Bursa Malaysia ialah di sekitar 5%, 4.5% macam tu. Jadi sebab tu kita dapat lihat performance Bursa Malaysia 4.5% daripada awal 2020 sehingga penghujung Disember 2020. Kenaikan dia ialah lebih kurang 4.5%. Jadi sebab itu kita dapat lihat bahawa PNB juga mengumumkan bahawa ASB punya dividen juga di sekitar itu, 4.25%. Jadi dia sebenarnya sangat-sangat reflect ataupun cermin kepada Bursa Malaysia punya performance. Alright. Jadi kita dapat lihat juga bahawa sebenarnya PNB telah pun membuat sedikit perubahan bahawa pada tahun 2019 pelaburan dalam saham global telah dinaikkan daripada 3.6% pada 2019 dan telah naik kepada 5.9% pada 2020. Meaning sekarang PNB juga telah start invest lebih besar dalam pasaran saham global. Sebab kalau kita tengok 5.9% ni bukan kecil. 5.9% ni mungkin nilai dia ialah bilion, bukan sikit lah. Jadi kita dapat lihat bahawa PNB juga sedang mula invest dalam pasaran saham di luar negara. Okay? Alright. Jadi kita kena tahu juga apakah kelebihan-kelebihan yang kita sebagai investor dalam ASB. Okay? Kita kena tahu apakah kelebihan dia. Yang pertama ialah ASB menawarkan capital guaranteed. Okay? So meaning kalau kita invest saham, kita invest dalam ASB 200,000, meaning capital kita akan stay 200,000. Dia tak akan jatuh, nilai aset dia tu tak akan jatuh, meaning diikat, di pack pada RM1 satu unit. Jadi kalau 200,000 kita ada, meaning 200,000 stay di situ, kekal di situ. Tak kira lah ekonomi macam mana pun, dia tetap ada capital guaranteed 200,000 tu. Jadi itu ialah kelebihan yang paling utama yang kita kena tahu. Kemudian ASB juga mengenakan low management fees. Okay? Kalau kita nak melabur dalam saham amanah, unit trust, ETF, dia lebih tinggi dia punya management fees, tapi ASB ialah yang termurah, PNB. Dan juga zero volatility. Jadi macam saya beritahu tadi, yang pertama tadi ASB dia tidak ada fluctuation. Dia maksudnya $1 satu unit dia kekal di situ. Apabila kita melabur sendiri dalam pasaran saham, amount nilai saham itu mungkin akan jadi turun naik. Mungkin hari ini kita beli saham itu katalah RM100 ataupun $100. Mungkin disebabkan market crash, saham ini boleh jatuh sampai $50 ataupun $30, dia boleh jatuh. Tapi di ASB dia adalah fix pada harga itu. Jadi kalau kita tak boleh tahan ataupun kita tak sanggup untuk menempuh volatility yang ada dalam pasaran saham, sebenarnya ASB the best option. Sebab kalau kita melabur sendiri, meaning kita akan terdedah dalam volatility pasaran saham.
Dan juga ASB juga menawarkan quick access to cash. Meaning kalau kita pergi, macam saya baru buat ni, saya pergi di bank, kemudian kita isi borang, hari yang sama juga kita boleh mendapat cash yang kita perlukan. Jadi, dan ASB juga sangat low risk. Jadi, sebab apa, dia zero risk. Kita invest 200,000, meaning duit kita kekal ada 200,000. Kemudian kita akan dapat dividen berapa peratus yang diberikan oleh ASB. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan juga, macam saya beritahu tadi, saya bukanlah exit ataupun jual semua unit saham saya dalam ASB. Saya hanya exit satu akaun saja bernilai 200,000 dan saya akan plan 200,000 ni untuk mendapat pulangan yang lebih tinggi. Okey, so apakah pelaburan yang akan saya buat itu? Okey, kita akan tengok. Okey. Jadi macam saya beritahu tadi, apakah yang akan saya lakukan dengan 200,000 yang saya telah keluarkan daripada ASB ini? Okey, jadi untuk mengetahui kawan-kawan juga, saya melabur sendiri dalam pasaran saham global. Kalau kawan-kawan boleh lihat di sini, ini ialah akaun pelaburan saya yang agak aktif. Meaning, saya invest secara aktif. Saya akan ambil position dan mungkin saya akan jual beli saham, okey, dalam keadaan yang lebih aktif. Meaning mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali saya akan membuat perubahan daripada sudut saham itu. Jadi kalau tuan-tuan boleh tengok, ini ialah akaun saya di eToro bernilai hampir 500,000 lah. Ini 120 lebih ribu US dollar, sekitar 500,000 ringgit. Okey, ini memang akaun yang saya aktif trade. Jadi yang 200,000 tadi yang saya keluarkan daripada ASB, dia punya portfolio objektif ialah untuk melabur secara pasif. Maksudnya saya tak perlu invest ataupun saya tak perlu melakukan active trading. Meaning saya tak perlu melakukan active trading. Saya nak dia juga macam mana saya buat bersama ASB, itu maksudnya park saja, letak saja cash dekat situ dan market akan menjana sendiri pulangan. Okey, maksudnya duit bekerja untuk kita, bukan kita bekerja untuk duit, tapi duit bekerja untuk kita. Kalau active trading itu, kita masih perlu kerja, kita masih perlu buat kajian itu ini dan sebagainya untuk memilih investment kita. Tapi bila kita pilih sebagai passive investor ini, saya hanya perlu letak saja cash ini sebagaimana saya buat di ASB, tapi saya mengharapkan pulangan yang lebih tinggi. So saya ada beberapa pilihan sekarang ini. Satu ialah saya kembali balik kepada Wahid Invest. Okey, sebab saya pernah menggunakan Wahid Invest pada 2019. Okey, kemudian saya keluarkan semua fund saya daripada Wahid Invest. Mungkin saya akan invest semula secara pasif melalui Wahid Invest. Itu ialah pilihan pertama saya. Atau pilihan yang kedua saya ialah saya pilih sendiri ataupun saya membuat portfolio saya sendiri secara pasif. Okey, maksudnya saya masih kekal dengan akaun aktif saya untuk pasaran saham global, dan saya buat lagi satu portfolio yang saya akan melabur secara pasif sahaja. Okey, jadi saya akan decide dalam video yang akan datang. So apa pandangan tuan-tuan, sama ada 200,000 ini saya patut invest ke dalam Wahid semula seperti mana yang saya buat pada tahun 2019 yang lepas, sebelum saya keluarkan semua daripada Wahid Invest. Okay, kalau tuan-tuan nak tahu, boleh refer kepada video tentang kenapa saya keluarkan semua duit saya daripada Wahid Invest, dan mungkin sekarang ialah masa yang mungkin saya boleh masuk kembali dalam Wahid Invest. Ataupun pilihan yang kedua ialah saya membuka sendiri ataupun saya membuat sendiri portfolio pelaburan pasif saya. Alright, so apa kata tuan-tuan, bagi komen yang mana patut saya pilih, yang mana patut saya buat. Okey, insya-Allah dalam video yang akan datang saya akan explain apakah tindakan yang saya buat dengan fund 200,000 ini untuk menjana lebih tinggi pulangan berbanding ASB. Kita jumpa dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.